Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid Ustaz, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan lagi di dalam kelas tambahan bersama Ustaz pada malam ini untuk kita mengulang kaji subjek Tauhid tahun 6, yaitu pada pelajaran ketiga yang bertajuk Irhas, Karamah, Ma'unah, Istidraj, Ihanah dan juga Sihir. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada malam ini, adalah lebih elok jika kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah semua, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada malam ini, Ustaz ada menyediakan satu video yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada malam ini. Ustaz nak kamu semua hayati dan cuba tonton video tersebut sehingga habis. Baiklah semua murid-murid, sebelum kita pergi kepada isi utama pembelajaran kita pada malam ini, Ustaz akan terangkan terlebih dahulu tentang apakah objektif kita pada malam ini. Objektif yang pertama adalah kamu semua boleh menyebut pengertian irhas, karamah, ma'unah, istidraj, ihanah dan juga sihir. Objektif yang kedua, kamu semua boleh menerangkan contoh irhas, karamah, ma'unah, istidraj, ihanah dan juga sihir. Dan objektif yang ketiga, kamu semua boleh menyatakan perbezaan di antara irhas, karamah, ma'unah, istidraj, ihanah dan juga sihir. Baiklah, Ustaz akan pergi dahulu kepada bahagian yang pertama, iaitu pengertian irhas. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan irhas? Irhas ini ialah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada seseorang sebelum diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Sebagai contohnya, Nabi Muhammad SAW yang dinaungi oleh awan ketika bermusafir ke Syam semasa baginda belum dilantik menjadi Nabi atau Rasul.
Baiklah, Ustaz akan pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu pengertian karamah. Apakah yang dimaksudkan dengan karamah? Karamah ialah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada seseorang wali atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Karamah merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan kepada penerimanya. Contohnya, singgahsana Ratu Sabak dapat dipindahkan oleh seorang rakyat Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengetahui ilmu daripada kitab Allah dari Yaman ke Palestin dalam sekelip mata sahaja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Ustaz akan pergi kepada bahagian yang ketiga, iaitu pengertian ma'unah. Apakah yang dimaksudkan dengan ma'unah? Ma'unah ini ialah pertolongan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Sebagai contohnya, seseorang yang mengalami kemalangan yang mengorbankan orang lain tetapi hanya dia sahaja yang terselamat. Baiklah, seterusnya Ustaz akan pergi kepada bahagian yang keempat, iaitu pengertian istidraj. Apakah yang dimaksudkan dengan istidraj? Istidraj ini ialah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diredai kepada orang-orang yang zalim dan fasik untuk menjadikan mereka bertambah-tambah kefasikan dan kezalimannya. Sebagai contohnya, seseorang itu menjadi kaya raya dan mempunyai kuasa tetapi telah menyalahgunakan kuasa dan kekayaannya untuk terus bertambah zalim dan juga fasik. Baiklah, Ustaz teruskan kepada bahagian yang kelima, iaitu pengertian ihanah. Apakah yang dimaksudkan dengan ihanah? Ihanah ini ialah perkara yang luar biasa yang berlaku kepada pendusta yang mengaku Nabi. Sebagai contohnya, Musailamatul Kazzab yang ingin mengubati orang buta sebelah matanya tetapi akhirnya kedua-dua mata orang itu menjadi buta. Baiklah, seterusnya Ustaz akan pergi kepada bahagian yang keenam, iaitu pengertian sihir. Apakah yang dimaksudkan dengan sihir? Sihir ini ialah persepakatan antara tukang sihir dan jin dengan ketentuan bahawa tukang sihir akan melakukan pelbagai keharaman dan juga kesyirikan. Antara tujuan mempelajari ilmu sihir ialah untuk memecah belahkan dan mencerai beraikan rumah tangga suami dan juga isteri. Sebagai contohnya, penggunaan minyak pengasih dan juga sebagainya. Sebelum Ustaz mengakhiri kelas pada malam ini, Ustaz nak kita recap balik apakah perkara yang telah kita belajar sebentar tadi. Baiklah, untuk yang pertama kita belajar mengenai pengertian irhas, karamah, ma'unah, istidraj, ihanah dan juga sihir. Untuk yang kedua kita belajar mengenai contoh irhas, karamah, ma'unah, istidraj, ihanah dan juga sihir. Dan untuk yang ketiga, kita belajar mengenai apakah perbezaan di antara irhas, karamah, ma'unah, istidraj, ihanah dan juga sihir. Baiklah, untuk perbezaan ini, Ustaz akan terangkan apabila kamu semua memahami pengertian keenam-enam istilah tersebut, maka di situ kamu boleh nampak dah perbezaan di antara keenam-enam perkara tersebut. Jadi insyaAllah Ustaz rasa sampai di sini sahaja dulu kelas kita untuk malam ini. Ustaz harap dengan adanya kelas pada malam ini, kamu semua akan mendapat sedikit sebanyak manfaat dan juga ilmu tambahan hasil daripada pembelajaran kita pada malam ini. Baiklah, sebelum kita pergi ke penghujungnya, Ustaz nak kita ambil sedikit pengajaran ataupun intisari daripada topik kita pada malam ini. Baiklah, antara intisari yang boleh kita dapat daripada tajuk kita adalah orang Islam mestilah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam kesusahan, kerana tidak ada kuasa lain yang dapat membantu manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang berkuasa di atas muka bumi ini. Baiklah, Ustaz harap kamu semua boleh faham. Ustaz akhiri dengan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Ustaz akhiri kelas kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.